boleh dilakukan. Dan ini adalah penyediaan lakaran tapak yang boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakan sebagai rujukan. Apa yang ingin saya highlight di sini adalah penggunaan penyediaan stor peralatan dan juga rumah pam. Maksudnya di sini saya mencadangkan dan menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan meletakkan pam di dalam bahagian dalam rumah yang bertutup ya, supaya ianya dapat mengelakkan sesiapa saja sama ada sabotaj ataupun mencuri pam ini untuk kegunaan lain. Kerana terdapat juga kes pengusaha yang mana pam mereka dicuri oleh terutamanya oleh penagih-penagih dadah untuk dijual kepada pembeli scrap. Dan satu bahagian adalah kawasan bertutup, manakala satu lagi bahagian adalah kawasan yang hanya berbumbung, tidak berdinding. Ini adalah kawasan yang mana tuan-tuan dan puan boleh melakukan kerja-kerja sewaktu panas tengah hari, dan juga kawasan untuk tuan-tuan dan puan memproses hasil-hasil yang dikutipnya di sini sebelum dihantar kepada pembeli. Dan di sini gambaran tangki, 2 biji tangki yang diletakkan di bahagian luar rumah pam, dan seterusnya disambungkan dengan main pipe ya. Di bahagian T ini adalah main pipe, di bahagian tengah adalah main pipe. Bagi 1000 pokok ini adalah bersaiz 32 mm, namun bagi saiz sebanyak 4000 pokok main pipe adalah menggunakan saiz 50 mm. Jadi di barisan menegak ini adalah subline ya, untuk polypipe 16 mm yang berbentuk lembut, yang mana di kiri kanan ini adalah polybag ya. Polybag yang disusun secara sama ada mengikut corak zigzag ataupun corak sekata ya, bersebelahan. Dan satu baris ini sebaiknya tidak melebihi satu pipe ya, tidak melebihi 50 polybag untuk mengelakkan air yang diberikan tidak sekata. Jadi ini juga salah satu lagi contoh lakaran tapak. Apa yang penting di sini, tuan-tuan perlu mempunyai straw yang bertutup untuk menyimpan peralatan seperti pam, racun dan sebagainya, baja juga di dalamnya, dan juga sebahagian lagi adalah kawasan untuk memproses hasil. Baik, ini adalah jadual pelaksanaan projek, yang mana setelah tuan-tuan dah identify kena pasti tapak kelebihan dan kekurangan kawasan tersebut, dan tuan-tuan juga telah ada design bagaimana untuk menyusun aturkan tapak projek itu nanti, barulah tuan-tuan dan puan perlu menyediakan satu jadual projek untuk memastikan kerja-kerja tuan-tuan itu adalah dilaksanakan ataupun dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Ini juga bagi memastikan segala perkara yang perlu untuk projek fertigasi dilaksanakan mengikut tempoh dan waktu yang dikehendaki. Baik, untuk ini tuan-tuan dan puan-puan juga dibekalkan satu fail PDF ya, bertajuk jadual kerja ladang, untuk tuan-tuan dan puan-puan print out dan rujuk sebagai rujukan ya, bagi memulakan kerja-kerja projek fertigasi. Di sini di jadual ini terdapat tugasan ya, berdasarkan kepada setiap minggu, di mana minggu kerja-kerja adalah bermula dengan bulan negatif pertama ya, bermaksud sebulan sebelum tempoh bulan pertama mula, kerja-kerja awalan telah dilakukan. Kerja awalan adalah kerja melibatkan kerja-kerja tapak seperti kerja meratakan kawasan tapak setelah mengenal pasti kawasan, ianya perlu dibersihkan dahulu. Dalam tempoh seminggu kebiasaannya boleh selesai ya. Bagi satu kawasan 1 ekar, tempoh seminggu adalah tempoh yang relevan ataupun tempoh yang sesuai untuk kita membersihkan kawasan. Dan seterusnya pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan memandangkan kerja-kerja meratakan kawasan tapak dilakukan oleh kontraktor yang diupah menggunakan mesin-mesin. Jadi pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan boleh membuat susun atur ladang yang lebih terperinci ya, di mana kerja-kerja mengukur kawasan telah dilakukan, dan
tuan-tuan dan puan tahu secara hampir tepat di mana lokasi yang akan dilakukan. Jadi sini perlu membuat susun atur ataupun drawings untuk projek tuan-tuan dan puan nanti. Kemudian pada masa yang sama dalam tempoh 2 minggu pertama, tuan-tuan dan puan perlu menyediakan bekalan air dan elektrik yang untuk tapak projek tersebut. Jadi bagi kawasan yang belum mempunyai bekalan air atau elektrik, terutamanya bekalan elektrik, tuan-tuan dan puan perlu menyusul perkara tersebut dengan pejabat TNB untuk memastikan bahawa permohonan tuan-tuan dan puan mendapat perhatian dan dapat diproses dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun, sekiranya bekalan elektrik masih belum diterima, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan extension daripada kawasan kejuruteraan. Ya, bayaran sewa peringkat awal mungkin dalam antara sebulan ke 2 bulan. Dan ataupun alternatif menggunakan pump engine, tetapi tuan-tuan dan puan terpaksa membeli enjin pump tersebut dulu. Bagi bekalan air, pastikan terdapat bekalan air yang sesuai. Itu perlu disediakan peringkat awal kerja-kerja tapak. Dan pada masa yang sama, pada mula setelah kerja-kerja kawasan tapak selesai, mungkin juga tuan-tuan perlu menyediakan pondok-pondok yang sesuai dengan mengupah kontraktor ataupun buat sendiri. Dan pada minggu kedua juga, tuan-tuan dan puan boleh memulakan kerja-kerja memasukkan media, sama ada sabut ataupun sekam ataupun gabungan kedua-duanya ke dalam polybag. Dan kerja-kerja tersebut untuk 1000 pokok boleh dilakukan dalam tempoh seminggu ataupun 2 maksimum. Bagi kerja-kerja media, memasukkan media ke polybag, sekiranya tuan-tuan dan puan ingin mengupah sesiapa sahaja ataupun pelajar-pelajar yang lepas sekolah, boleh mengupah mereka antara 10 sen ke 20 sen se-polybag. Itu biasa memang saya berikan kepada mereka berdasarkan pada bilangan polybag. Kemudiannya pada minggu ketiga, pemasangan silversian boleh dilakukan dan kerja-kerja menyusun polybag atas silversian juga boleh kita buat serentak. Seterusnya, setelah selesai penyusunan polybag, baru kerja-kerja pemasangan sistem dilakukan pada waktu yang sama. Dan di peringkat minggu terakhirnya, minggu keempat, tuan-tuan dan puan perlu membuat ujian pemasangan sistem. Ujian pemasangan sistem ni akan saya terangkan lebih terperinci di bahagian hujung nanti slide, di bahagian ketiga terakhir nanti. Dan di peringkat kerja-kerja awal tapak, dalam 4 minggu pertama kerja-kerja telah bermula. Dan pada masa yang sama, di minggu pertama di kerja-kerja awalan, tuan-tuan dan puan perlu melakukan kerja-kerja untuk menyemai. Tugasan menyemai benih di dalam tray perlu dilakukan pada minggu pertama apabila tuan-tuan dan puan memulakan kerja-kerja awal tapak. Dan seterusnya pada minggu keduanya, apabila tray tersebut dibuka, tray tersebut perlu disiram dengan baja menggunakan kadar sebanyak 0.5 isi pada minggu kedua sehingga ke minggu keempat. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan juga perlu menggunakan kawalan serangga ataupun racun serangga menggunakan setengah dos yang dicadangkan oleh pihak kilang, ataupun sedikit mild ataupun DP kadar yang sedikit pun memadai, hanya untuk mengelakkan serangga daripada menghampiri kawasan anak-anak pokok. Dan pada minggu keempat ataupun minggu kelima, iaitu minggu pertama pada bulan satunya, tuan-tuan dan puan setelah siap ujian pemasangan sistem, barulah anak-anak benih boleh dipindahkan ke dalam polybag. Setelah habis anak-anak benih dipindahkan dalam polybag, sekiranya terdapat anak-anak pokok ataupun anak-anak benih yang rosak semasa perpindahan, ataupun mungkin terdapat serangan serangga dan sebagainya di dalam polybag, tuan-tuan dan puan boleh menyulam ataupun menggantikan semula anak-anak pokok yang masih ada reserve ataupun bakinya terus ke dalam polybag itu. Boleh dilakukan dalam minggu pertama hingga ke minggu ketiga. Jadi ini adalah antara kelebihan yang mana tuan-tuan dan puan digalakkan untuk menyemai lebih daripada bilangan pokok yang disediakan antara 10 ke 20%, supaya kerja-kerja sulaman ni boleh dilakukan dengan cepat dan tuan-tuan dan puan tidak perlu menunggu semaian semula, perlu kena tunggu lagi sebulan dan akan mengganggu pembesaran pokok nanti, kerana sebahagiannya telah bermula sebulan awal dan sebulan kemudiannya lewat sebulan.
Baik, untuk ini saya akan merujuk kepada fail sebenar projek sini lebih lihat dengan lebih jelas. Baik, ini adalah